Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Ini Nasional 5-8 Julai 2015. Saya Farhatul Asyati Osman dan antara tumpuan hari ini, mayat bayi di Kerat Ngenam ditemui dalam tangki tandas. Juga Perdana Menteri ambil langkah pertama tindakan undang-undang terhadap WSJ. Laporannya selepas ini. Tubuh bayi yang dikerat 6 bahagian ditemui dalam tangki tandas di sebuah rumah di kampung Manggul Jitra, Kedah. Bayi itu dipercayai dikerat menggunakan senjata tajam sebelum dibuang ke dalam tangki tandas. Anggota badan bayi yang ditemui itu dihantar ke Hospital Sultanah Bahiyah HSB untuk tindakan lanjut, manakala suspek wanita berumur 31 tahun turut ditahan di HSB kerana mengalami pendarahan. Siasatan doktor mendapati terdapat kesan koyakan melahirkan anak pada kemaluan mangsa. Laporan awal berdasiasat oleh Dr. Muhammad Suhaini Muhammad Noor ke atas anggota bayi berkenaan mendapati tiada petunjuk yang membuktikan bayi tersebut masih hidup ketika dilahirkan. Ketua Polis Daerah Kubang Pasu, Superintendent Abdul Rahim Abdullah juga berkata 6 bahagian badan seperti kepala, bahagian depan dada, bahagian tepi dan belakang dada, bahagian abdomen dan kaki serta tangan kiri telah ditemui, manakala tangan dan kaki kanan belum ditemui. Polis juga masih mencari senjata yang digunakan. Suspek pada awalnya berbohong mengatakan dia melahirkan bayi tersebut di rumahnya di Kampung Binjal Jitra dan bayinya dibuang ke dalam tong sampah. Bagaimanapun, siasatan kemudiannya mendapati dia melahirkan bayi tersebut di rumah datuknya di Kampung Manggul Jitra tanpa pengetahuan keluarganya dan membuang bayi tersebut ke dalam lubang tandas sebelum mengepamnya. Kes disiasat mengikut Seksyen 318 Kanun Kesiasaan. Polis kini sedang memburu lelaki yang dipercayai terlibat menyebabkan wanita itu mengandung hingga melahirkan anak. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak hari ini mengambil langkah pertama tindakan undang-undang terhadap The Wall Street Journal WSJ yang berkaitan 2 artikel yang mendakwa beliau menyelewengkan hampir $700 juta Amerika daripada One Malaysia Development Berhad 1MDB. Bertindak bagi pihak Perdana Menteri ialah firma guaman Hafarizam Wan dan Aisyah Mubarak yang menghantar surat berkenaan kepada Dow Jones selaku penerbit WSJ. Dow Jones diminta membuat pengesahan tentang pendiriannya berkaitan dakwaan dalam 2 artikel itu yang disiarkan WSJ pada 2 dan 6 Julai. Artikel terbabit dikatakan mengandungi pelbagai tuduhan yang berbelit, ofensif dan kabur terhadap Perdana Menteri. Dow Jones diberi tempoh 14 hari mulai hari ini untuk mengemukakan jawapan. Beberapa pegawai daripada pasukan petugas yang menjalankan siasatan ke atas One Malaysia Development Berhad 1MDB hadir ke pejabat syarikat pelaburan strategi itu hari ini. 1MDB yang mengesahkan perkara itu berkata pasukan tersebut telah dibekalkan dengan beberapa dokumen dan bahan untuk membantu siasatan yang sedang dijalankan. 1MDB dalam kenyataannya mengulangi komitmen untuk memberi kerjasama penuh kepada pasukan petugas dan pihak berkuasa yang terlibat dengan siasatan tersebut. Dan jika terdapat sebarang salah laku, tindakan harus diambil oleh pihak berkuasa yang berkenaan seperti proses yang wajar dan mengikut undang-undang negara. Polis akan menyiasat bagaimana The Wall Street Journal WSJ mendapat maklumat perbankan yang didakwa ada kaitan dengan dana milik One Malaysia Development Berhad 1MDB secara tidak sah dan tanpa kebenaran bank negara. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar berkata, siasatan akan dijalankan mengikut Akta Komputer Seksyen 4. Siasatan menjurus kepada pegawai yang mempunyai akses kepada data perbankan terbabit selain laporan WSJ. Ini satu perkara yang amat serius kerana jangan terlampau gairah cuba menyebarkan maklumat-maklumat perbankan yang diperolehi dengan cara tidak betul tanpa mendapat kelulusan pihak bank negara. Menghebahkannya mengata-ngata adalah satu kesalahan dan kita juga akan menyiasat
Wall Street Journal dalam aspek ini. Namun tegas beliau, maklumat siasatan kes 1MDB tidak boleh didedahkan sehingga siasatannya selesai. Ops Selamat 7 selama 15 hari bermula Jumaat ini mengekalkan tema Rumah Selamat, selamat sampai ke destinasi. Selain mencegah jenayah pecah rumah, tumpuan juga diberikan kepada usaha mengurangkan kes-kes kemalangan maut. Majlis perasmian disempurnakan Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar di KL Sentral, Kuala Lumpur. PDRM memberi tumpuan kepada 37 lokasi berisiko kemalangan. 120,000 pegawai polis terlibat dalam operasi kali ini. Semua pihak perlu memainkan peranan masing-masing. Penguatkuasa dan juga pengguna jalan raya sendiri dalam kita memastikan keselamatan di jalan raya. Bagi pihak PDRM, kita akan mempertingkatkan enforcement, penguasaan, dan di masa yang sama kita juga akan menggunakan juga kaedah advocacy pada pengguna jalan raya ini agar objektif kita ini tercapai. Beliau meminta kerjasama orang ramai yang balik kampung supaya menghantar borang maklumat balik kampung ke Balai Polis berdekatan. Borang berkenaan boleh dimuat turun melalui portal rasmi PDRM. Pinjaman perumahan kepada penjawan awam tidak akan dihentikan. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Dr. Muhammad Irwan Serigar Abdullah menafikan laporan sebuah stesen televisyen dalam talian yang menyatakan kerajaan akan menghentikan kemudahan itu bagi mengukuhkan kedudukan fiskal negara. Dalam satu kenyataan, Tan Sri Dr. Muhammad Irwan berkata Kementerian Keuangan kesal dengan laporan yang disiarkan itu tanpa merujuk kementerian terlebih dahulu. Malah kerajaan akan menambah baik urusan pembiayaan pinjaman perumahan untuk penjawat awam. Untuk itu, sebuah badan berkanun dikenali sebagai Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam, LPPSA, ditubuhkan di bawah Kementerian Keuangan bagi menguruskan semua perkara berkaitan pinjaman perumahan penjawat awam. LPPSA akan memastikan pinjaman perumahan dibuat secara lebih efisien dengan mengekalkan segala terma dan kemudahan sedia ada. 6,460 peneroka Terengganu bakal menerima bayaran insentif raya dan dividen Felda Global Ventures Holding Berhad FGV dengan nilai keseluruhan RM6 juta. Bayaran tersebut akan dibuat pada 13 Julai ini dengan setiap peneroka menerima RM900. Jumlah tersebut melibatkan RM300 bagi insentif raya dan RM600 dividen FGV. Bayaran tersebut hampir sama dengan tahun lalu yang sekaligus menangkis tomahan liar kononnya Felda menghadapi masalah kerugian. Average pendapatan bagi kawasan yang berhasil adalah RM1,500 untuk seorang peneroka. Jadi alhamdulillah untuk sebenar musim Aidilfitri yang mendatang ditambah dengan 900, maknanya sekurang-kurangnya lebih daripada separuh lah ya, sebagai bonus kepada peneroka tambah dengan pendapatan sedia ada. Muhammad Helmi Fahzan memberitahu RTM di Kuala Nerus. Sebelum itu, beliau menyerahkan 100 kotak kuih sumbangan warga Felda wilayah negeri berkenaan kepada Polis Diraja Malaysia PDRM Terengganu yang diwakili oleh penolong pegawai kebajikan dan Persatuan Keluarga Polis Perkep IPK Negeri, Sub-Inspektor Yusof Osman. Barang ini insyaAllah kita akan agihkan kepada semua pegawai dan juga anggota yang bertugas sempena Hari Raya. InsyaAllah berbanyak-banyak terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Beda wilayah. Sumbangan tersebut melibatkan 20 buah rancangan Felda, pejabat wilayah dan anak syarikat Felda Teknoplan. Di Perak, sebanyak 17.2 juta ringgit dividen diagih kepada 5,585 pekebun kecil Risda. Ia merangkumi peserta rancangan tanam baru berkelompok RTBB dan peserta tanam semula komersial TSK dari 6 daerah. Kadar agihan yang disampaikan antara RM1,976.80 hingga RM8,750. Ia melibatkan peserta dari daerah Kuala Kangsar, Perak Tengah, Manjung, Taiping, Larut Matang, Selama, Hulu Perak dan Tapah Batang Padang.
Kali ni ada beza lah juga. Hanya banyak sikit lah kan. Tujuannya untuk raya je lah. Seronok lah daripada buat apa nama tak ada sangka-sangka kata orang. Nangka tak bawa nangka jadi sebenar pada jadi nangka. Nak beli untuk barang hari raya, pulut dengan lauk. Berterima kasihlah pada saudara dia bagi tadi 200. Saya mau beli tu pulut lah. Meraya. Itu aja. Majlis penyampaian di Pusat Konvensyen Sungai Siput disempurnakan Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Luar Bandar, Peladangan, Pertanian, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Sa'arani Muhammad. Peserta menerima bayaran RM200 manakala bakinya akan dimasukkan ke dalam akaun. Sejumlah 83 pelajar daripada 50 buah universiti dari dalam dan luar negara terpilih mengikuti program Fellow Perdana 2015 yang memasuki tahun ketiga penganjurannya tahun ini. Jelas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, pelaksanaan program tersebut dilihat sebagai peluang untuk mendapatkan pandangan generasi muda sebagai pertimbangan terhadap sebarang usaha yang dilakukan kerajaan. Menurut Datuk Seri Najib, program berkenaan bermatlamat memperkukuh kepimpinan generasi muda. Dan tidak ada pengalaman yang lebih tepat dengan situasi, suasana, realiti daripada berkhidmat di sisi menteri-menteri dan para pegawai tertinggi kerajaan. Inilah pengalaman yang sebenarnya tak boleh dibeli dengan wang ringgit. It is a privilege. It is an experience yang cukup bernilai. Sebab itulah kita menganggap ini sebagai satu program yang sangat bermakna. Datuk Seri Najib berucap pada majlis penyerahan Fellow Perdana 2015 di bangunan Perdana Putra Putrajaya. Fellow Perdana 2015, anjuran Kementerian Belia dan Sukan merupakan satu pengiktirafan kepada peserta kerana terpilih berdasarkan ciri-ciri kepimpinan yang telah ditunjukkan mereka sebelum ini. Mereka akan dilantik sebagai mentor selama 3 bulan untuk membantu merancang serta melaksanakan dasar kerajaan di samping memberi penerangan mengenai pelbagai program kerajaan melalui media sosial serta saluran komunikasi strategik yang lain. Aktiviti pelombongan bauksit secara haram dikesan di Kemaman dan Kuantan. Sehubungan itu, tindakan penguatkuasa lebih tegas di kawasan pelombongan terbabit termasuk di laluan Felda Neram ke Bukit Goh dan Jabor perlu dilakukan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Air Putih Wan Abdul Hakim Wan Mokhtar mahu pihak berkuasa memantau aktiviti pelombongan bauksit di kawasan berkenaan. Beliau turut menyarankan agar satu polisi diperkenal bagi mengatasi masalah pencemaran dan kesan buruk aktiviti pengeluaran bauksit itu. Ia termasuk pencemaran udara dan bau, kotoran habuk dan debu tanah yang mengundang masalah kepada pengguna jalan raya terutama pada musim hujan serta jalan pecah atau rosak. Malah jika tidak ditangani, dikuatiri boleh mendatangkan bencana besar seperti banjir lumpur. Menurutnya, pihak terbabit perlu lebih bertanggungjawab mengawal selia jalan utama dan membersihkan lori sebelum keluar dari kawasan Lombong ke jalan raya. Immediately ni kita dah setuju tadi semua agensi, SPAT, PTG dan juga JPJ dan polis akan mula merancang untuk buat satu enforcement yang terdekat di kawasan-kawasan hotspot. Contohnya di kawasan Neram, laluan Neram, Bukit Goh, kawasan di Jalan Lama, Kampung Jabor dan juga kawasan di berhampiran dengan Perwaja. Dan seterusnya kita juga sedang mengambil tindakan pada pengual-pengual yang illegal, yang tidak mendapat permit dan kebenaran, yang banyak juga berluasa. Dan kita hampir mengenal pastilah berapa orang yang terlibat. Dan kita tengah mengambil pendekatan yang terbaiklah macam mana untuk kita tangkap diorang ataupun dakwa diorang sekeras-kerasnya dalam akta yang dibenarkanlah.
Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat penyelarasan untuk penyelesaian masalah pengambilan bauksit bersama agensi berkaitan di Pejabat Daerah Kemaman. Agensi yang terlibat dalam mesyuarat tersebut ialah Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat, Jabatan Pengangkutan Jalan, Polis, Jabatan Alam Sekitar, Pejabat Tanah dan Galian, Pejabat Daerah Kemaman dan Saim Darbi. Projek loji rawatan air di Mukah yang sedang dalam pembinaan dan dijangka siap menjelang November mampu mengatasi masalah kekurangan bekalan air penduduk di kawasan berkenaan, khususnya di Dalat. Namun untuk penyelesaian jangka pendek, satu pertemuan antara ketua-ketua kaum dengan Jabatan Kejeraya JKR akan turut diadakan dalam masa terdekat bagi membincangkan masalah itu. Menteri Kebajikan Wanita dan Pembangunan Keluarga Sarawak, Datuk Fatimah Abdullah memberitahu pertemuan itu antara lain akan membincangkan masalah-masalah berkaitan termasuk masalah kualiti air seperti air keruh dan kotor seperti yang didakwa. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Dalat pada masa sama menasihati penduduk agar berjimat cermat dengan penggunaan air terutama pada musim kemarau yang bakal berterusan sehingga September ini. Terdahulu beliau menyampaikan bantuan dalam majlis sejambak kasih Hari Raya Aidilfitri 2015 di Masjid Darul Akmal, Samariang Aman, Kuching. Sebuah blok akademik Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Dungun hangus terbakar dalam satu kejadian kebakaran malam tadi. Kebakaran tersebut disedari beberapa orang pelajar yang sedang membeli juadah berbuka puasa di sebuah bazar Ramadan tidak jauh dari tempat kejadian. Menurut Pegawai Penjaga Balai Bomba dan Penyelamat Dungun, penolong penguasa bomba Amri Muhammad, kebakaran tersebut berlaku kira-kira pukul 7 petang semasa semua pelajar sedang membuat persiapan untuk berbuka puasa. Bomba menerima panggilan kecemasan kira-kira pukul 7.02 petang dan sepasukan 8 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Dungun bersama sebuah jentera bergegas ke lokasi kejadian. Sejurus tiba di lokasi kejadian, pihaknya mendapati api sedang marak membakar keseluruhan bangunan kayu yang telah dijadikan bilik kuliah. Padam sepenuhnya pada jam 9.52 malam. Pihak kami tidak menolak kemungkinan sambaran kilat menjadi punca kebakaran bangunan tersebut. Kebakaran memusnahkan keseluruhan bangunan terbabit serta kesemua peralatan pembelajaran di dalam bangunan itu. Api berjaya dikawal dan dipadam sepenuhnya kira-kira sejam kemudian dan pihaknya masih menjalankan siasatan untuk mengenal pasti punca kejadian. Tiada sebarang kemalangan jiwa dilaporkan. Jumlah kerugian dan punca kejadian masih disiasat. Pengusaha kraft tangan mengambil kesempatan sambutan Aidilfitri menawarkan produk eksklusif untuk melariskan jualan. Selain reka bentuk yang unik dan eksklusif, produk yang ditawarkan memenuhi cita rasa pengguna yang mahukan kelainan ketika menyambut Aidilfitri. Inaza Mumtahanah Aziz, 29 tahun, di Kampung Hutan Keriang Jitra dengan bantuan kedua-dua ibu bapanya memenuhi tempahan pelanggannya membuat baju Melayu dan baju kurung daripada batik yang dihasilkan sendiri. Bapanya Aziz Anwar, 58 tahun, yang bertindak sebagai pengurus produk dan ibunya Syahrizah Murad, 56 tahun, sebagai pereka fashion. Bagi memperluas pasarannya, Inaza akan menyertai pesta kraft yang diadakan di Kompleks Kraft di Ibu Negara setiap 4 kali setahun. Bagi setiap pesta kraft, Inaza menyiapkan 500 selai pakaian batik menggunakan corak abstrak dan futuristik. Ia merupakan landasan baginya melebarkan sayap ke pasaran antarabangsa. Yang customer kalau dia nak tengok produk baru datang ke event. Memang tiap kali event, kalau 5 kali event memang 5 kali habis tu. Lepas tu koleksi pun lain-lain lah. Tak akan sama lah. Saya tak akan repeat balik. Saya akan habis, lepas tu ikut event lain saya akan buat design lain. Habis saya akan buat design lain. Jadi sebab tu customer tak jemu. Bagi pengusaha kraft kayu Sobri Ahmad dari syarikat Beriman Murni Enterprise di kilometer 20 tepi Lebuh Raya Bukit Kayu Hitam, Pekan Asun, Aidilfitri kali ini beliau banyak menerima tempahan gazebo atau wakaf kayu berukir serta perabot dan hiasan kayu. Sobri, 38 tahun, berkata syarikatnya sedang menyiapkan 7 unit gazebo untuk pelanggannya termasuk dari Lembah Kelang, Johor dan Brunei. Beliau memperoleh kemahiran itu menerusi pelbagai kursus anjuran Lembaga Perindustrian Malaysia. Selalunya customer kebanyakan datang di sinilah kan buat tempahan.
Tapi kami pun selalu buat juga pameran dengan kraft tangan. Lepas tu Lembaga Pendakian Kayu Malaysia NTIB. Lepas tu kami punya sendiri buat macam promosi lah. Edak pamphlet lah. Dari taman ke taman lah. Kedua-dua pengusaha ketika ini sedang menyertai Karnival Warna-Warni Aidilfitri 2015 anjuran Kompleks Kraft di Ibu Negara hingga 13 Julai. Melaka yakin sasaran 1 juta pelancong menaiki River Cruise menyusuri Sungai Melaka dapat dicapai. Dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini, lebih 500,000 pelancong domestik dan luar negara telah menaiki perkhidmatan itu. Keyakinannya juga disokong program-program yang diaturkan Perbadanan Pembangunan Sungai dan Pantai Melaka seperti Festival Sungai Antarabangsa Melaka yang diadakan setiap tahun. Perkhidmatan River Cruise menyusuri Sungai Melaka kini telah mendapat pengiktirafan yang baik daripada pelancong luar negara, setanding dengan negara-negara yang menjadikan sungai sebagai tarikan pelancong. Jadi harapan saya kepada seluruh warga sungai dan pantai ini supaya mereka menjaga nama baik negeri dengan memperkenalkan ciri-ciri kualiti perkhidmatan yang diterima pakai oleh piawaian dunia. Jadi Sungai Melaka tak dapat menolak kenyataan bahawa hari ini mereka telah diiktiraf. Pelancong-pelancong yang datang lebih dari 1 juta yang menyusuri Sungai Melaka dengan menaiki River Cruise ini telah menyatakan bahawa mereka berpuas hati dengan apa yang mereka lihat. Jadi peranan besar ini perlu digalas oleh seluruh warga sungai untuk memastikan produk ini berada di tahap kualiti yang cemerlang. Datuk Seri Idris ditemui pada majlis berbuka puasa bersama kaki tangan Perbadanan Pembangunan Sungai dan Pantai Melaka PPSPM di tebing Sungai Melaka. Beliau turut mengumumkan pemberian bonus setengah bulan gaji kepada semua kaki tangan PPSPM bagi sambutan Aidilfitri tahun ini. Bagi melancarkan aliran trafik di Bandaraya Kuala Terengganu, Majlis Bandaraya Kuala Terengganu MBKT akan membuka semula laluan 2 hala di Jalan Sultan Zainal Abidin bermula 12:01 tengah malam Ahad 12 Julai ini. Datuk Bandar Kuala Terengganu, Datuk Muhammad Kamil Osman menjelaskan aliran laluan 2 hala sepanjang 1 km itu akan bermula di Bulatan Batu Bersurat Kampung Ladang ke Pejabat Pos Besar Kuala Terengganu dan sebaliknya. Manakala laluan sehala dari Pejabat Pos Besar menuju ke Pasar Besar Kedai Payang dikekalkan. Pembukaan laluan tersebut sesuai dengan kepulangan para perantau ke negeri berkenaan bagi menyambut Aidilfitri. Waktu kesesakannya amat kritikal. Jadi kalau kita berjaya mengubah ni dan mengurangkan kesesakan, berarti jalan ini akan dikekalkan dengan corak yang sedemikian. Tapi kalau gagal, mungkin pihak tadbiran terpaksa mencari alternatif baru. Datuk Muhammad Kamil bercakap pada sidang media di pejabatnya di Kuala Terengganu. 10 malam terakhir memburu Lailatul Qadar. Umat Islam merebut peluang melakukan qiyam Ramadan, iaitu malam-malam kemuncak yang disebut Al-Ashar Al-Awakhir yang begitu istimewa bagi mereka yang memanfaatkannya secara bersungguh-sungguh untuk mendapatkan gandaan pahala. Lailatul Qadar adalah malam yang teragung kerana dipilih Allah sebagai malam permulaan nuzul Al-Quran atau permulaan Allah melimpahkan cahaya agamanya ke seluruh alam. Di samping melimpahkan kesejahteraan dan kedamaian abadi yang memancar dari hidayat Allah menerusi kalamnya. Mengenai tarikh sebenar malam tersebut, menurut Imam Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya, Haji Zaharuddin Haji Barudin, para ulama tidak mempunyai kesepakatan. Bagaimanapun, kesemua ulama bersetuju bahawa Lailatul Qadar hanya berlaku pada 10 malam terakhir Ramadan. Jelasnya lagi, Allah Subhanahu Wa Taala sengaja menyembunyikan rahsia pada malam tersebut dengan harapan umatnya tidak akan menyempadankan diri untuk beribadat dan merintih doa kepadanya secara terhad. Sebab itu dikatakan maknanya doa ni ada dua.
Pertama doa lil zaman, yang keduanya doa lil makan. Jadi Lailatul Qadar ini dia termasuk dalam yang dikatakan doa yang mustajab dan sudut lil zaman, dan sudut masa. Jadi kalau seandainya kita berdoa pada malam Lailatul Qadar ini, memang tidak ada hijab, Allah tidak menerimanya. Jadi Allah menerima doa kita. Gambaran keberkatan pada malam itu menurut penceramah bebas Ustaz Ahmad Syukri Yusof, nilaiannya lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu 83 tahun 4 bulan. Justru umat Islam perlu meninggalkan sementara keseronokan dunia dengan beriktikaf di masjid sambil beribadat sepuas-puasnya. Di samping sentiasa beriman dan yakin bahawa malam Lailatul Qadar itu adalah benar dan dituntut menghayatinya dengan amal ibadah. Supaya kita sentiasa memperbaiki ibadah kita, sentiasa istiqamah sepanjang bulan Ramadan ini, tanpa mengira sebenarnya adakah ini 10 yang pertama, 10 yang kedua, 10 yang terakhir. Yang paling penting ialah kita yakin, kita percaya bahawa bulan Ramadan adalah sebagai satu hadiah yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita, dan Allah beri lagi satu hadiah yang sangat istimewa diberikan kepada kita malam Lailatul Qadar yang kelebihannya lebih daripada 83 tahun 4 bulan. Jelasnya umat Islam yang menghidupkan Ramadan dengan bertaklim, bertadarus dan bertelaah Al-Quran akan dijanjikan bertemu malam Lailatul Qadar. Sabda Nabi SAW, puasa adalah perisai dari neraka, seperti perisai salah seorang kamu dalam perang dari segala serangan. Hadis riwayat Ahmad. Tindakan seorang lelaki warga Thailand menyembunyikan daun ketum di sebalik pintu kenderaan gagal apabila taktik tersebut berjaya dikesan pihak berkuasa. Hasilnya hampir 60 kilogram daun ketum yang cuba diseludup ke negara jiran berjaya dirampas di Bukit Kayu Hitam, Kedah. Ketua Polis Daerah Kubang Pasu, Superintendent Abdul Rahim Abdullah menjelaskan dalam kejadian lewat petang semalam, pihaknya menahan sebuah kereta bernombor pendaftaran Thailand yang dipandu seorang lelaki di Pos A, Kompleks Kastam Imigresen dan Kuarantin Bukit Kayu Hitam. Hasil pemeriksaan ke atas lelaki berasal dari wilayah Naratiwat itu tidak menemui apa-apa barangan mencurigakan. Bagaimanapun, pemeriksaan terhadap kenderaan berjaya menemui bungkusan lutsina berisi daun ketum. Daun ketum berkenaan disembunyikan di ruang dalam keempat-empat pintu serta di bahagian hadapan dan belakang kenderaan. Siasatan awal mendapati daun ketum berkenaan dibeli daripada seorang lelaki dikenali sebagai Mat di Kuala Nerang. Kes disiasat di bawah Seksyen 30-3 Akta Racun 1952. Polis berjaya memberkas 2 pengedar dadah yang turut aktif melakukan aktiviti samun. Ia hasil serbuan di sebuah rumah di Kampung Kepala 10, Bukit Ah, Megat Dewa, Kodiang, Kedah. Ketua Polis Daerah Kubang Pasu, Superintendent Abdul Rahim Abdullah berkata, serbuan dilakukan oleh anggota Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Kedah dan Pulau Pinang pagi semalam. Ketika serbuan, kedua-dua suspek berada di dalam sebuah bilik. Hasil pemeriksaan, pihaknya berjaya menemui 1 bungkusan plastik roti yang di dalamnya mengandungi 2 bungkusan plastik lutsina disyaki dadah jenis heroin seberat 59 gram. Ujian air kencing yang dijalankan, kedua-dua suspek positif dadah jenis morfin. Suspek dipercayai turut terlibat dalam kes samun di Tasik Gelugur, Pulau Pinang. Kedua-dua suspek berusia 27 dan 29 tahun berasal dari Jitra, kini ditahan reman selama 7 hari bermula semalam. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Sedikit laporan sukan, berita gembira dari kontingen Universiti Negara. Skuad badminton berpasukan campuran negara menghadirkan pingat pertama untuk kontingen Universiti tengah hari tadi. Malaysia meraih pingat gangsa selepas tumpas 0-3 di tangan tuan rumah di separuh akhir. Gandingan Jagdish Singh dan Lo Juan Shen memulakan aksi utama skuad negara menentang Kim Gi-jung, Kim Sarang dari Korea. Biarpun memberikan tantangan di set pertama, Jagdish dan Juan Shen tumpas 20-22. Gi-jung dan Sarang terus menguasai gelanggang untuk menang di set kedua 21-18 dalam masa 21 minit untuk mata pertama Korea. Sylvia Kavita Kumaresh yang turun selaku perseorangan wanita turut gagal menyumbang mata buat negara.
Bertemu Kim Hyo Min, Sylvia tumpas 4-21, 7-21 dalam tempoh 20 minit untuk memberikan mata kedua buat tuan rumah. Mata kemenangan Korea Selatan dihasilkan oleh perseorangan lelakinya, John Hyo Kin. Bertemu Arif Abdul Latif, Hyo Kin bijak menguasai gelanggang untuk menang 21-16 di set pertama. Aksi lebih kepas dipamerkan Arif di set kedua bagi menghidupkan saki-baki perjuangan skuad negara. Namun Arif tumbang 18-21 dalam aksi straight set. Kekalahan ini meleburkan impian kontingen Malaysia untuk membawa pulang sekurang-kurangnya pingat perak menerusi acara badminton. Gangsa pertama ini merupakan pingat pertama negara di Universiade. Ini kan raya, itu tema RTM yang menyajikan pelbagai rancangan-rancangan menarik melalui program Oleh-Oleh Raya 2015. Turun Padang mempromosikan Oleh-Oleh Raya di stesen LRT Masjid Jamek, kesempatan bertemu orang ramai disertai personaliti RTM. Dekatan bertemu orang ramai dengan mengedarkan risalah mengenai rancangan yang bakal disiarkan sempena Aidilfitri, pelbagai aktiviti menarik turut diadakan. Menurut penyelarasnya, Adrina Muhammad Tamrin, ia melibatkan seperti penyampai-penyampai radio dan konsep beramal sambil berhibur. Program Oleh-Oleh Raya ini kita mengedarkan risalah-risalah program Aidilfitri yang akan disiarkan menerusi TV1, TV2, TVI dan juga stesen-stesen radio untuk mewawarkan kepada pengunjung di sini. Selain itu kita juga ada bawa oleh-oleh raya, kita ada biskut raya dan kita ada juga sediakan hadiah untuk pemenang-pemenang kuis yang turut serta dalam program pada hari ini. Kita harus lakukan sebegini berterusan untuk terus kita promosikan program-program yang sebenarnya menarik di RTM, cuma kita lebihkan lagi promosi. InsyaAllah kalau promosi ini dijalankan dengan lebih lagi, makanya kita akan dapat lagi orang kata penonton-penonton baru kita, dan pastinya RTM pun dah ramai penonton yang hebat. Kita dah menyediakan satu program yang cukup menarik. Kita ada filem, kita ada musikal, kita ada dokumentari dan juga barisan pelakon-pelakon yang ada, semuanya kelas A, bukannya tak ada kelas A. Jadi sekarang ni kita kena mempromosikan program-program RTM, dan sebab itulah antaranya Oleh-Oleh Raya ni, kita kalau setakat promo di dalam TV mungkin orang tahu, tetapi apabila kita bagi brochure, kita bagi tahu dan juga penerangan kepada mereka mengenai program-program yang ada di RTM, saya rasa ini lebih dekat dan mereka akan lebih ingatlah. Memang promosi setiap tahun, saban tahun dari dulu lagi kami akan bergerak turun seperti ini sekarang, bersama-sama dengan masyarakat, bersama-sama dengan warga Bandaraya Kuala Lumpur untuk mempromosikan rancangan-rancangan, dan insya-Allah kami percaya rancangan-rancangan hari raya dari RTM akan mendapat tempat juga di hati pendengar dan penonton. Antaranya rancangan hiburan lebih indah bersama Datuk Siti Nurhaliza, Ketuk-Ketuk Syawal 2015, Panorama Khas Raya, Drama Sejadah Mekah untuk Mak, Tipah Semprit dan banyak lagi. Baik, Nasional 5 berakhir di sini. Visual Majlis Sumbangan Hari Raya oleh Sutera Harbour Resort Kota Kinabalu menutup paparan hari ini. Seramai 30 kanak-kanak terdiri fakir, miskin dan anak yatim dari sekitar Tuaran dan Kinarut menerima sumbangan. Hadir sama Yang di-Pertua Negeri Tun Dr. Juhar Mahiruddin dan isteri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Ada satu malam nilainya menyamai dengan seribu